الحمد لله القائل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, saya mengingatkan diri saya dan tuan-tuan sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita memperolehi keberkatan dan keredaan serta perlindungan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Sempena dengan sambutan hari ulang tahun BPR SPRM ke-53 yang disambut pada 1 Oktober setiap tahun, mimbar pada hari ini akan menyampaikan khutbah yang bertajuk kerana rasuah tergadai maruah dan agama. Sidang jemaat yang berbahagia, kekayaan dan kemewahan hidup adalah alat perhiasan kepada nafsu manusia. Tersalah langkah, manusia akan menjadi hamba harta dan nafsu, bukannya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan diserang berbagai jenis penyakit dan wabak berbahaya, malah sanggup menipu, mengkhianati amanah, menghalang kebenaran dan memakan harta haram sepanjang hayat. Rasuah merupakan satu gejala sosial yang diwarisi hampir dalam setiap masyarakat sejak daripada mula peradaban. Ia merupakan suatu amalan sejagat tanpa batasan sepadan negara, bangsa, kaum atau adat. Antara punca-punca kenapa amalan rasuah boleh berlaku adalah disebabkan sifat tamak halaba, integriti rendah, kelemahan takdir urus, kelemahan dalam penguasaan dan tarikan untuk mencapai kekayaan dan kesenangan dengan cepat dan mudah melalui jawatan dan kuasa yang dimiliki. Wabak ini amat sukar dibendung kerana ia terselindung dan dibayangi oleh tangan-tangan yang licik, kadangkala berat, berstatus tinggi, bertopengkan pangkat dan rupa, tetapi berhati kotor dan jahat. Rasuah juga dipanggil dengan nama-nama yang lain seperti duit kopi, wang ekstra, duit hun, tumbuk rusuk dan lain-lain lagi. Wabak ini telah merentasi sejarah zaman dan sepadan geografi dengan begitu pantas sekali. Tidak kira bila, di mana, ia tetap dikenali sebagai simbol pengkhianatan, kepribadian yang buruk dan hina kerana rela menggadai maruah agama, bangsa, negara serta umat demi wang ringgit dan kepuasan diri yang tidak bertepi. Firman Allah Subhanahu wa taala menerusi surah Al-Baqarah ayat 188. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukami lita'kulu fariqan min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Mahfumnya, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah. Dan jangan pula kamu mengulurkan harta kamu memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan
atau mengambil sebagian dari harta manusia dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui salahnya. Ibnu Hisham dalam kitab sirahnya pernah meriwayatkan bahawa Utbah bin Rabi'ah, seorang tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat Quraisy, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menawarkan harta yang boleh menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang paling kaya di kalangan mereka. Beliau juga menawarkan jawatan ketua yang berkedudukan paling tinggi atau wanita-wanita cantik, sekiranya itulah yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inginkan dalam perjuangan agama baru yang dibawanya. Nabi Muhammad dengan tenang tetapi tegas menolak segala tawaran yang tidak bermaruah itu, kerana bukanlah itu yang diperjuangkannya. Rasuah juga adalah sebagai amalan tradisi bagi bangsa-bangsa Yahudi, di mana mereka sering mengagungkan kebatilan, kedustaan serta mengamalkan rasuah. Ini telah diperjelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sama'un lil kazibi akaluna lis-suh. Fa in ja'uka fahkum bainahum aw 'arid 'anhum. Wa in tu'rid 'anhum falan yadurruka syai'a. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Innallaha yuhibbul muqsitin." Al-Maidah ayat 42. Mafhumnya, mereka sangat suka mendengar berita-berita dusta, sangat suka memakan segala yang haram, rasuah dan sebagainya. Oleh itu, kalau mereka datang kepadamu, maka hukumlah di antara mereka dengan apa yang telah diterangkan oleh Allah, atau berpalinglah dari mereka. Dan kalau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan dapat membahayamu sedikit pun. Dan jika engkau menghukum, maka hukumlah di antara mereka dengan adil, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Sidang jemaah sekalian, justru tugas dan tanggungjawab ibu bapa dalam institusi kekeluargaan adalah penting untuk mendidik, menyemai nilai-nilai moral dan etika kepada anak-anak mereka sejak lahir. Ini sepatutnya menjadi antara tugas asas dan hakiki setiap ibu bapa dan penjaga. Anak kecil yang dilahirkan umpama kain putih yang suci dan bersih, di mana ibu bapa lah yang mencorakkannya. Sudah tiba masanya ibu bapa menyemak dan menilai semula peranan mereka dalam hal ini. Janganlah kita leka dan lalai dalam perkara ini, kerana kelak kesannya bukan saja merosakkan masa depan anak, malah bakal menghancurkan kedudukan generasi pewaris masa hadapan negara yang kita cintai. Dalam pada itu, ibu bapa juga dijadikan contoh ikutan atau suri teladan oleh anak sepanjang dalam proses pembesaran dan pembelajaran mereka. Ibu bapa perlu menjaga dan memelihara nilai integriti dalam diri mereka terlebih dahulu. Proses mendidik anak kita untuk membenci rasuah dan memahami elemen integriti ini perlu dimulakan secara tersusun, bermula dari rumah lagi. Hal ini kerana pada usia yang muda seperti ini, mereka mudah menerima sesuatu yang pelajaran. Mutakhir ini, kirasuh, penyelewengan dan salah guna kuasa juga dilihat semakin menjadi-jadi dalam kalangan anggota masyarakat kita. Buktinya, sudah pun ada di mana kita dikejutkan dengan beberapa kes rasuah dan salah guna kuasa membabitkan ke semua peringkat dan golongan. Sidang jemaah sekalian, antara keburukan jenayah rasuah ini ialah: pertama, terhakisnya nilai keadilan. Apabila sumber-sumber ekonomi seperti tender-tender dimonopoli oleh sekelompok pihak yang mampu memberikan sogokan yang paling lumayan tetapi tidak mampu menunaikan tanggungjawab dan tidak mampu memberi kualiti yang baik dalam melaksanakan tugas. Akibatnya, rakyatlah yang terpaksa menanggung padah disebabkan hasil kerja buruk oleh syarikat yang mendapatkan tender projek-projek yang selalunya bukanlah syarikat yang terbaik untuk projek-projek tersebut. Kedua, masyarakat akan hilang hormat
dan akan hilang kepercayaan kepada individu atau institusi-institusi yang terlibat dengan rasuah. Ketiga, sistem pentadbiran negara tidak akan berfungsi dengan berkesan kerana wujud saluran-saluran lain yang boleh mempengaruhi sistem itu. Keempat, dari segi hukuman, orang yang bersalah kerana melanggar undang-undang tetapi memiliki kekayaan seolah-olah menjadi kebal kerana boleh menggunakan kuasa wang untuk melepaskan dirinya dari dikenakan hukuman. Kelima, hilangnya amanah di dalam sesuatu urusan kerana mereka bukan lagi bekerja sebagai satu amanah tetapi kerana manfaat yang boleh diraih dengan jawatan yang dimiliki. Menurut Perangkaan Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia, sejak dari Januari hingga Ogos 2020, jumlah tangkapan kes melibatkan rasuah di seluruh Malaysia adalah sebanyak 535. Dari jumlah ini, pejabat awam yang ditangkap adalah seramai 239 orang dan orang awam pula seramai 296 orang. Negeri Kedah mencatatkan sebanyak 52 tangkapan. Dari jumlah ini, seramai 23 orang dari pihak swasta, 17 orang pejabat awam dan 12 orang awam yang telah ditangkap. Sidang jemaat yang dirahmati sekalian, jika kita perhatikan di antara faktor utama yang menyebabkan berlakunya jenayah rasuah ini adalah faktor ketamakan individu dan kerakusan nafsu yang melulu. Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis, "La'ana Rasulullah rasyiya wal murtasyiya fil hukmi." Artinya, Rasulullah SAW telah melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah dalam penetapan keputusan pemerintahan, pentadbiran atau kehakiman. Riwayat At-Tirmizi. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita jauhi amalan jenayah rasuah demi menjaga agama, bangsa dan negara. Janganlah menggadaikannya dengan harga dan nilai yang terlalu murah melalui amalan yang tidak bertamadun ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-Ahzab ayat 70 hingga 71. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang tepat, benar dalam segala perkara, supaya Ia memberi taufik dan menjayakan amal-amal kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah berjaya mencapai sebesar-besar kejayaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وزد وهدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكما على نبيك ذلك وأشهد عن ذلك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والعرب وترجمانه لسان القدم ومنبع العلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضى الله عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيق مولانا الملك السلطان صلاح الدين ابن المرحوم السلطان بدلي شاه، وولي عهده سمو الأمير تونكو شرف الدين بدلي شاه ابن السلطان صلاح الدين وجميع الأسرة الملكية. اللهم واغفرهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد، واجعل التقوى لهم خير زاد، إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، واسألوا من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله